Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas tahun 5 subjek Bahasa Melayu. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Keranamu Malaysia. Dalam bahasa asas kewarganegaraan, tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah standard pembelajaran 1.2.2. Dari segi standard kandungan 1.2 ini, kita akan bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Dari segi standard pembelajaran 1.2.2, kita akan bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bertutur dan menghuraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bertutur dan menghuraikan 2 daripada 3 maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks dengan betul secara individu. Mari kita baca dahulu teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Dan tajuk bahasa asas kewarganegaraan. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Kita lihat isi yang pertama ini menyatakan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kerana perkara ini telah termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Jadi kita perlu menggunakan bahasa Melayu kita sebaiknya untuk memastikan bahasa rasmi negara sentiasa ditingkatkan tahapnya dari semasa ke masa dan dikenali oleh semua lapisan masyarakat dalam dan luar negara. Mari kita lihat penjelasan seterusnya. Ini merupakan 6 peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Yang pertama, bahasa ilmu. Bahasa ilmu ini digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan, sama ada di peringkat sekolah rendah maupun juga di universiti. Yang keduanya, bahasa pentadbiran. Wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, bahasa perhubungan. Digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Walaupun masyarakat kita ni berbilang bangsa, tapi rakyatnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan seharian ataupun bahasa perhubungan ketika mereka berkomunikasi. Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara. Peranan yang seterusnya ialah bahasa perundangan. Digunakan dalam semua urusan perundangan. Terutamanya ketika membicarakan sesuatu kes di mahkamah dan sebagainya. Yang seterusnya, bahasa ekonomi. Digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Yang terakhir itu bahasa pengantar. Digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Ini 6 peranan bahasa kebangsaan yang merupakan bahasa rasmi negara dan perlu digunakan dalam setiap subtopik yang telah diberikan ini supaya kita dapat meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita teruskan slide yang seterusnya. Dalam aktiviti yang seterusnya, kita perlu menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat. Di sini diberikan beberapa perbualan ataupun dialog di antara guru dan beberapa orang murid. Kita perlu membantu murid-murid ini melengkapkan atau menguraikan maklumat tersurat dan tersirat. Soalan yang pertama. Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Di sini nampak tanda anak panah ini. Soalan yang perlu dijawab oleh Afifi. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita ialah sebagai bahasa ilmu, bahasa pengantar, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan, bahasa perundangan dan bahasa ekonomi. Di mana murid-murid perlu dapat jawapan ataupun maklumat ini berdasarkan 6 peranan bahasa sebagai bahasa kebangsaan tadi. Kamu boleh olahkan, masukkan dalam bentuk ayat yang lengkap. Jelas murid-murid? Kita pergi ke soalan yang seterusnya.
Mari kita lihat soalan yang kedua. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kai Chun? Ya, jika kamu lihat anak panah menunjuk pada arah Kai Chun, kita lihat jawapan Kai Chun. Pada pendapat saya, bahasa kebangsaan digunakan dalam pendidikan kerana bahasa tersebut dapat mengeratkan perpaduan dan semua bangsa dapat berkomunikasi dengan berkesan. Inilah pentingnya penggunaan bahasa kebangsaan ini dalam sistem pendidikan. Walaupun kita berbilang bangsa, kita menggunakan bahasa yang sama, ini dapat mengeratkan perpaduan di dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Okey, soalan yang seterusnya, mari kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Okey, mari kita lihat apakah jawapan Dinesh. Pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana bahasa Melayu lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Ya, betul. Ya, inilah jawapan diberikan oleh Dinesh bahawa bahasa Melayu merupakan identiti bagi masyarakat yang berbilang bangsa dalam negara Malaysia. Jadi, ini maklumat yang telah dihuraikan oleh ketiga-tiga murid ini berdasarkan soalan yang telah dikemukakan oleh muridnya. Kita pergi ke latihan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, ini ialah latihan interaktif yang kamu boleh layari secara dalam talian. Dalam penerangan video di bawah, kamu boleh klik link latihan interaktif Google Games dan kamu boleh bermain dan menjawab soalan berdasarkan tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menjawabnya dengan lebih tepat, ataupun lebih baik kalau kamu baca semula maklumat yang terdapat dalam buku teks, barulah kamu melayari game tersebut. Okay, sebelum cikgu mengakhiri video PDPR kita pada hari ini, nilai bunyi dan tajuk kita pada hari ini iaitu bertanggungjawab sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat yang telah duduk ataupun memstatin di negara Malaysia dan merupakan warga negara Malaysia, kita perlu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Gunalah bahasa yang betul, cara yang betul, dan perlulah kamu jadikan ia sebagai satu bahasa komunikasi supaya kita dapat meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dari semasa ke semasa. Tambahkan ilmu kamu dengan membaca untuk menambahkan kosakata bahasa Melayu supaya bahasa kita sentiasa dimartabatkan di mana-mana sahaja. Okay, baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.